بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab kita, tuan-puan. Kita dah lama tinggal, insyaAllah malam ni kita akan bincang balik berkaitan dengan modul protokol sembahyang yang kita pilih salah satu daripada juzuk sembahyang, iaitu kita panggil rukun qauli. Kita fokus kepada 5 rukun ataupun 5 skrip ucapan yang wajib di dalam protokol sembahyang. Dan selebihnya insyaAllah ada 8 lagi, kita akan modul yang kedua setelah kita bincang 5 ucapan ataupun skrip yang telah ditetapkan di dalam protokol sembahyang ini. Kita akan bincang 8 protokol pergerakan di dalam sembahyang. Baik, protokol ucapan ataupun perkataan dalam sembahyang yang wajib ada 5, tuan-puan. Kita baru duk bincang 1 daripada 5. 5 ni yang difokuskan oleh para ulama 2. 3 itu dia simple saja. Yang detail ulama bincangnya ialah ucapan yang bernama takbiratul ihram. Kita akan lengkapkan malam ini, kita akan completekan. Yang kedua, skrip yang kedua, ucapan yang kedua ialah surah yang bernama Fatihah. Itu agak detail, diberi perhatian oleh para ulama. Ada syarat dan terma yang telah ditetapkan di dalam modul fiqh. Ada 3 baki lagi, iaitu bacaan tahiyat akhir, agak simple dia punya terma dan syarat. Yang keempatnya salawat selepas tahiyat akhir, juga simple dia punya terma dia. Dan last sekali yang kelima, ucapan ataupun skrip yang bernama salam, juga agak mudah untuk kita implement. Yang kita fokus 2, iaitu surah Fatihah dan juga takbiratul ihram. Kita akan sambung malam ini, tuan-puan. Terma dan syarat takbiratul ihram ini ada 9, tapi kita fokus malam ni kita nak habiskan 3. 7 dah kita bincang beberapa bulan lepas ataupun beberapa tahun lepas. Protokol PKP dulu sebelum kan, tahun lepas kita bincang. 7 kita dah bincang, 3 berbaki ataupun 2 lagi pada malam ini. Yang kita nak bincang iaitu yang ke-7. Kita akan ulang balik ke-7, ke-8 dan ke-9. Di dalam kitab lain, tuan-puan, dia hampir 21, tapi kita tak nak sebut panjang sangat, tuan-puan. Kita ambil 9 saja. Dalam kitab Hidayatul Sibyan ada 21 terma dan syarat mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Juga dalam kitab yang kedua, Sulamul Sibyan jilid yang pertama, juga ada 21 terma dan syarat yang telah dibincang oleh para ulama kita. Tapi kita fokus 9 sahaja yang asas. Baik. Yang ke-7, tuan-puan, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, apa syarat yang ke-7 yang agak penting dan agak praktikal dengan kita, tuan-puan. Sebelum daripada ni, saya view terlebih dahulu. Sebelum daripada ni, kita bincang benda yang basic di dalam ucapan ini, iaitu yang kita fokus skrip ataupun ucapan takbiratul ihram ini, dan kita bincang sebelum daripada ni, mesti kita jaga ketika mana kita menuturkan, jaga dari segi makhraj
dan juga sifat huruf dan juga tasydid. Pastikan 8 huruf itu kita jaga. Dan juga tasydid kita jaga. Cara kita tuturkan dia. Sebelum ni kita dah bincang, tak boleh kita panjangkan hamzah, tak boleh kita Allahu Akbar, tak boleh panjangkan di bar Allahu Akbar. Itu telah kita bincang semuanya. Kalau panjangkan di depan juga tak sah, panjang di bar pun tak sah. Baik. Malam ni pula tuan-puan kita nak bincang bukan dari sudut cara tutur, tapi dari sudut ketika mana kita menuturkan 8 huruf itu, Allahu Akbar itu, yang ketujuhnya mesti, ini syarat, bukan sunat tapi syarat wajib, mesti didengar oleh telinga sendiri. Baik, syarat yang ketujuh disebut di dalam kitab I'anatul Talibin dan juga kitab Bajuri Ibn Qasim dan juga kitab yang ketiganya. Kita ambil 3 rujukan utama, iaitu kitab Taqriratus Sadidah. Mesti yang ketujuh, mesti mengucapkan lafaz ataupun ucapan yang bernama takbiratul ihram sehingga didengar kepada dirinya sendiri semua huruf takbir. Huruf takbir tuan-puan ada 8, alif, lam, lan, ha, alif, kaf, ba, ra. Disyaratkan mestilah an yusmi'a jami'u hurufuhu. Mestilah pastikan telinga kita sendiri, bukan telinga orang lain. Telinga kita sendiri pastikan kita dengar, bukan sebahagian, tapi dengar semua 8 huruf. Dan semua syaddah yang ada. Jangan separuh dengar, separuhnya tak dengar. Itu tidak sah. Tidak menepati syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi, volume, kita nak bincang volume suara pada malam ini. Qadar mana yang kita wajib, qadar mana yang terlebih. Terlebih dari hukum dia kalau kita semayan. Sama ada semayan jemaah ataupun semayan seorang diri. Sama je hukum dia. Kalau terlebih ni, kalau jenis sembahyang yang tidak disunatkan kita jahar, maka terlebih suara itu makruh. Semayan seorang diri. Kalau semayan sekali dengan orang lain, kita berjemaah, lebih suara volume kita sehingga mengganggu orang lain, itu bukan makruh tetapi haram. Jadi walaupun kita tahu hukum makruh dan haram, tetapi kita kena tahu yang basic, yang wajib. Kadang-kadang dia nak jaga takut ganggu orang lain sehingga tidak mengeluarkan suara sampai tak sah sembahyang dia. Ini bahaya lagi. Nak jaga takut makruh, nak jaga takut haram ganggu orang lain, sehingga mana cara dia tuturkan tidak ada suara. Di sini kita kena tahu tuan-puan, perkataan. Ulama menyebut perkataan ini sebab skrip ini dia ucapan, dia perkataan. Apabila perkataan mesti ada suara. Mesti suara itu mengandungi huruf. Dan huruf itu pula mesti boleh dieja. Baru dipanggil lafaz, baru dipanggil perkataan, baru dipanggil ucapan. Sebab itu bahasa kita dipanggil skrip, ucapan, ataupun perkataan di dalam sembahyang. Ya, kalau ada suara saja yang tidak mengandungi huruf, maka tidak menepati piawaian yang telah ditetapkan. Contoh, 8 huruf mesti dengar di telinga kita. Apa yang kita dengar bukan suara saja, tapi dengar huruf. Maksud dia tuan-puan, setiap makharijul huruf, setiap cara kita tutur itu mesti kita tahu ini huruf qaf yang kita tuturkan, bukan bertukar dengan huruf kaf. Ini huruf ba yang kita tuturkan. Itu suara yang boleh kita tahu huruf apa yang kita tuturkan. Walaupun memang kita kata kita tahu, kita takbir Allahu Akbar, tapi telinga kita tak dengar. Walaupun kita kata saya dah takbir, walaupun perlahan, tapi telinga tak dengar. Ataupun telinga dengar tetapi tidak mengandungi huruf yang jelas. Maksud huruf yang jelas, tidak mengandungi makhraj yang jelas. Tak tahu, tak boleh beza di antara huruf kaf dengan huruf qaf. Dia sebut ak ataupun aqa.
Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Qaf ataupun kaf, tak boleh beza. Dia kata saya sebut kaf, tapi telinga tak dengar. Maka tidak menepati piayawan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baik itulah cara kita, volume kita tuan-puan, dia ada dua volume. Yang pertama, volume yang wajib. Iaitu qadar yang wajib sekurang-kurang mesti dengar telinga dia sendiri. Ini dipanggil volume suara yang wajib. Bukan kuat, ini dipanggil perlahan. Ini beza di antara kuat dan perlahan. Kita akan bincang malam ni tuan-puan, apa makna kuat, apa makna perlahan. Di sisi syariat kita, di sisi agama, di sisi fiqh, bukan di sisi bahasa kita. Kalau di sisi bahasa, di sisi kita, susi pun kita panggil perlahan. Tak baca kita panggil perlahan juga. Dia baca, tapi tak ada suara. Bukan suara susi itu ada juga. Dia baca tapi tidak ada suara, walaupun susi pun tidak ada suara. Bagi dia kata dia dah baca. Itu kita. Yang kita nak tengok dari sudut fiqh, dari sudut istilah syarak, dari sudut agama kita. Baik, yang pertama tuan-puan, kita settle terlebih dahulu sebelum kita buat kesimpulan. Jadi yang pertamanya volume suara yang wajib, iaitu sekadar telinga dia sahaja mendengar suara yang jelas, huruf. Bukan dengar suara saja. Orang lain boleh dengar suara kita, tapi tak jelas huruf. Tak jelas makharijul huruf, sama ada qaf ataupun kaf. Kawan kita tak dengar. Kawan kita hanya dia dengar suara kita saja. Itu bukan volume kuat lagi. Itu masih volume perlahan ataupun volume yang wajib. Qadar kita nak lantunkan suara kita, andaian kita jangan terlebih, tapi jangan terkurang. Qadar telinga kita boleh dengar sendiri setiap huruf. Allahu Akbar. Itu kuatlah tu tuan, sebab saya pakai mic. Ini contoh saja. Jangan tuan-puan dia kata itu kuat tu. Memanglah kuat sebab pakai mic. Telinga saya ni boleh dengar Allahu Akbar. Saya boleh dengar. Dengar ni setiap huruf saya dengar. 8 huruf. Alif, hamzah boleh dengar. Kaf boleh dengar. Ba boleh dengar. Ra boleh dengar. Hu boleh dengar. Allahu Akbar. Dia tahu dia ra. Tebal ataupun nipis dia sebut ra. Dia tahu. Ra mesti tebalkan. Akbar. Tahu. Sebab apa dia tahu? Sebab telinga dia boleh dengar. Ini dia panggil level pertama, iaitu level volume suara yang wajib. Maksud dia wajib ini, iaitu level suara perlahan, telinga dia sendiri boleh dengar. Ini yang pertama. Baik, sebelum kita level kedua, dia ada 2 level saja. Level kuat. Sebelum tu tuan-puan, kita nak kena tahu dulu, yang tidak dinamakan, yang tidak sah ataupun tidak boleh dinamakan perkataan. Di dalam istilah syarak, ucapan kita, perkataan kita tidak dinamakan perkataan. Seolah-olah dia tak sebut. Macam mana? Sekiranya telinga dia tidak mendengar dengan jelas setiap huruf, walaupun dia ada suara. Jangan kira suara saja, tetapi suara yang mengandungi huruf. As-sautu yashtamilul hurufu al-hijaiyah. 2 ciri. Yang pertama, as-saut, ada suara. Yang kedua, suara yashtamilul huruf, yang mengeluarkan makhraj huruf. Suara kita lantun jelas, telinga kita yashtamilul hurufu al-hijaiyah. Kita sendiri boleh dengar makhraj itu dan boleh dieja, boleh tulis. Itu dipanggil al-hijaiyah. 2 ciri barulah menepati cara untuk kita tuturkan ke semua 5 skrip ucapan yang telah ditetapkan di dalam protokol sembahyang. Sama saja 5 tu. Syarat ni kita akan bertemu ke semua 5
skrip itu kita akan bertemu dengan syarat yang sama. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh, dia ada suara tetapi telinga dia tak jelas makhraj apa yang dia tuturkan walaupun suara ada. Kadang-kadang tuan-puan ada orang yang takbir. Ada suara, tapi suara di dalam kitab sebut itu suara bisikan. Bukan suara ucapan, suara bisikan. Allahu Akbar. Itu bisikan. Dia panggil membisik di dalam sembahyang. Tidak dinamakan ucapan di dalam sembahyang. Sedangkan protokol sembahyang kita mengandungi ucapan. Kita panggil skrip itu. Skrip itu bukan Nabi yang reka. Skrip itu direct Allah gubal. Tidak boleh direka oleh Nabi. Tidak boleh direka oleh para sahabat Nabi. Skrip wajib. Yang reka itu doa. Doa itu boleh direka. Walaupun dia dalam sembahyang, ada yang bukan Allah gubal. Seperti sami Allahu liman hamidah. Sunat hay'ah. Itu bukan digubal oleh Allah Ta'ala. Tetapi skrip itu dibuat ataupun diucapkan oleh sahabat Nabi. Dan Nabi mengakui ucapan yang telah diucap oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apabila Nabi dengar ketika mana dalam salat Sayyidina Ali mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sehingga Nabi memperakui dan mula daripada itu, sejak daripada itu, Nabi menetapkan bahawa sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal itu sunat diucapkan. Ini bukan dirumus asalnya oleh Allah Subhanahu wa taala skrip ini. Tetapi skrip yang wajib semuanya digubal oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan digubal oleh nabi kita. Tidak boleh diejah. Maka ucapan yang nak panggil ucapan ini tuan-puan, dia mesti jelas suara dan makhraj huruf. Kalau bisikan tidak dipanggil ucapan. Contoh Allahu Akbar. Itu dipanggil bisik. Bisik dalam sembahyang. Fatihah bisik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu panggil bisik macam kita bercakap kawan kita lah. Kalau bercakap, jelas kita boleh dengar. Kalaulah kita nak dengar pun tak faham, kita tanya dia. Bercakap apa ni? Tanya dia. Ji, apa khabar Ji? Ji kata, siap. Dia ada suara. Kita kata apa dia Ji? Tak dengar ni. Sihat ke dia? Sihat. Itu tak panggil bercakap. Ji ni macam bisik dalam kelambu ni. Kelambu bolehlah main dengan sebelum tidur ni nak cakap kuat sangat, takut ganggu orang. Duduk dengan suami isteri. Tu pun cakap jelas juga. Tak main bisik-bisik. Ini tiba-tiba dalam solat, protokol ucapan dia main bisik pula. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisik. Ulama cerita bisikan dalam kitab Al-Baijuri Ibn Qasim. Kenapa tak boleh bisik, tak dinamakan ucapan? Sebab sama sahaja makhraj dia, sama, semua duk level ni. Kan makhraj huruf ni kan dia bukan satu level. Huruf qaf dengan huruf kaf tuan-puan. Qaf dengan kaf, kaf bawah, qaf atas. Level huruf. Mustaqim, qaf. Mustaqim, kaf, atas sedikit. Sebab tu kadang-kadang orang tuan-tuan, kalau dia tak berapa nak cakna level-level huruf ini, standard huruf sebutan ini, makhraj huruf ini, dia samakan di antara qaf dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sepatutnya qaf, mustaqim, qim, dia kim. Itu nak menilai tuan-puan, siapa? Kita yang akan nilai. Dan nilai dia ialah telinga kita dengar, bukan telinga orang lain. Telinga kita dengar, yang sebutan kita itu adakah tepat? Kalau kita letak makhraj huruf, sifat dia akan auto jadi cantik. Maksud dia, makhraj tepat keluar, dia akan boleh dengar. Bunyinya akan jadi huruf tempat yang kita letak. Kalau tersilap letak, dia akan tersilap bunyi. Sebab itu ulama kata kenapa sembahyang berbisik tidak dinamakan ucapan di dalam protokol sembahyang. Kerana level sama. Semua berada di halkum.
Ha? Semua dihalkum. Kaf pun duk halkum, qaf pun duk halkum, ba pun duk halkum. Ha. Semua duk halkum. Tak ada bunyi huruf istifal. Huruf ba istifal tak bunyi. Ha, ini ulama bincang di dalam kitab Al-Baidur Ibn Qasim. Ha? Sembahyang berbisik. Okey, saya sebut dulu sebelum saya nak sebut volume yang kedua. Saya sebut dulu apa yang dirakamkan di dalam kitab Al-Baidur Ibn Qasim, sembahyang berbisik. Al-Imam Baijur sebut sembahyang berbisik ini tidak sah sembahyang orang yang tidak mengucapkan takbir dengan suara yang jelas yang boleh didengar di telinganya sendiri, segala sebutan makhraj dan sifat huruf, kerana tidak sah ucapan takbirnya, tidak menepati terma ataupun syarat mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Seperti sembahyang orang yang berbisik-bisik ataupun sekadar menggerak-gerakkan bibir sahaja. Ha, ini dua contoh disebut oleh Al-Imam Al-Baijur. Pertama, sembahyang orang yang berbisik, iaitu itu berbisik. Yang kedua, kata Al-Imam Baijur, contoh yang tidak sah yang kedua, sembahyang yang hanya menggerakkan bibir tetapi suara sedikit pun tidak keluar. Hanya kita tengok kumat kamik dia saja. Ha? Ada juga tuan-puan. Ini sunyi sepi solat. Ha. Kalau tanya dia kenapa? Dia kata ni kan solat perlahan ni, mana boleh kuat. Ha, itu hujah dia. Dia tak tahu perlahan apa dia. Ha, kita akan buat kesimpulan makna perlahan dan makna kuat. Di sisi syariat, bukan di sisi bahasa tidak. Dia beza bahasa dengan agama. Ha, ini jadi akhir zaman ni tuan-puan dia hilang terma syariat, dia tinggal terma bahasa saja. Kalau bahasa susik pun kita panggil bercakap jugalah. Cakap susik-susik. Apalahan bercakap haji ni, tak dengar ni. Ha? Dia panggil bercakap juga. Cakap perlahan sangat sampai tak dengar. Ha, itu bahasa. Tapi syariat dia ada terma dia. Kalau susik, suara tak jelas, tidak mengandungi huruf, maka tidak dinamakan bercakap, tidak dinamakan ucapan di dalam terma syarak. Contoh macam mana yang disebut oleh Al-Imam Baijur, yang kata kumat kamik, dia menggerakkan bibir sahaja, tidak ada suara. Tadi ada juga suara bisikan. Contoh yang kedua ni, suara bisikan pun tidak ada. Dia nampak bibir je. Ha? Tak nampak, tuan-tuan, saya tutup. Saya buka sekejap. Suara tak ada. Kalau tadi suara ada. Yang tu bisik. Yang ni bukan bisik ni. Kumat kamik saja. Tak ada suara. Tapi nampak dia gerak bibir dia nampak. Bibir dia bergerak. Ada ke semaya macam tu? Ada jugalah. Kalau tak ada, ulama tak bincang. Hak mana majoriti yang dibincang dalam kitab fiqh, insya-Allah realitinya akan berlaku. Kenapa? Kerana tuan-puan, ulama fiqh ni dia bincang isu-isu yang hukum-hukum yang ada dalam kitab fiqh, dia adaptasikan daripada Quran dan hadis. Tengok apa yang Nabi sebut. Nabi kata la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh wa masajidun amirah. Nabi menyatakan akhir zaman ini tidak akan tinggal Islam itu melainkan nama. Nama ada. Orang panggil sembahyang, tuan-puan. Maknanya panggilan sembahyang itu akan kekal sampai bila-bila. Tetapi implementnya, pelaksanaannya tidak dinamakan sembahyang yang sebenar. Sehingga Nabi menyatakan wal muqimuna katsirun, wal musalluna katsirun, wal muqimuna qalilun. Beza. Wal musallun, Nabi kata orang yang mendirikan sembahyang ini masih lagi ramai. Masih lagi ramai orang yang mendirikan sembahyang. Walaupun angkanya tak ramai dah. Tetapi Nabi kata yang paling minoritinya, yang paling sedikitnya ialah wal muqimuna qalilun. Orang yang mendiri, tadi melakukan, beza. Nabi kata musallun, orang yang melakukan perbuatan sembahyang tapi tak dinamakan sembahyang. Wal muqimuna, orang yang mendirikan sembahyang. Ini baru betul.
Mendirikan ni dia jaga rukunnya, syarat rukunnya, syarat sahnya, perkara batalnya, setiap perkataan dalam salat dia jaga, setiap protokol perbuatan gerak-geri dalam salat dia jaga, cara nak rukuk macam mana, nak iktidal macam mana, nak sujud macam mana. Dia tahu rukuk yang makruh, rukuk yang haram, rukuk yang afdal. Qalilun, Nabi kata sedikit akhir zaman. Nah, ini realiti yang berlaku. Dan Nabi sebut akhir zaman ini yang tinggal agama ini hanyalah nama. Maksud apa? Nama bukan nama Islam, tidak. Nama syariah. Kan hukum hakam dia ada nama. Pinjam itu salah satu daripada nama syariah. Hukum pinjam meminjam. Hari ini ada ke tidak ada? Ada. Orang pinjam. Tetapi pelaksanaan pinjam itu dah jauh tersasar daripada pelaksanaan yang sebenar. Dia main pakai pinjam saja. Barang yang sah pinjam dia tak ambil kira. Barang yang tak sah pinjam dia tak ambil kira. Syarat peminjamnya macam mana? Cara orang yang nak beri pinjamnya macam mana? Tidak diambil kira lagi. Nama ada? Ya, orang masih guna pinjam barang. Orang masih guna. Salam masih lagi orang guna salam. Beri salam, jawab salam, kirim salam. Sampai akhir zaman orang menggunakan salam. Orang memberi salam. Orang menjawab salam. Orang mengirim salam. Tetapi bagaimana pelaksanaannya? Adakah menepati dengan syarat sah memberi salam? Syarat sah menjawab salam. Dan cara yang telah diajar di dalam kitab fiqh, bagaimana cara mengirim salam. Adakah bertepatan? Cara kita buat pada hari ini. Kalau tidak bertepatan, bermakna tuan-puan hanya tinggal nama. Itu cara untuk kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali balik tuan-puan, dua contoh yang disebut oleh Al-Imam Baijur ini dalam kitabnya, kitab yang terkenal Hasyiah Baijuri Ibn Qasim, kedua-dua tidak sah. Pertamanya sembahyang orang yang berbisik-bisik tidak sah. Yang kedua, sembahyang orang yang menggerakkan bibirnya sahaja pun tidak sah. Kenapa? Kerana tidak dinamakan ucapan di dalam solat. Baik. Jadi kesimpulannya tuan-puan, kita dah bagi dah contoh, dua-dua contoh. Kesimpulannya, ke-8 huruf mesti didengar. Jangan separuh dengar. Allah. 4 huruf telinga dia dengar, 4 huruf lagi telinga dia berbisik. Tak sah. Tak cukup 8. Allah. Ada juga. Jangan tanya, ada ke Ustaz buat? Memang ada lah. Dia sedar, dia tak sedar lah. Dia tak perasan lah. Sebab tu penting ilmu fiqh. Dia akan memandu kita. Akan tolong kita. Ilmu dalam diri kita ini dia akan bantu kita. Dia akan tolong. Sedarkan kita. Repeat lain. Tak dengar tu 4 lagi tu. Ilmu fiqh akan bercakap dengan kita. Jangan tunggu pula tuan-puan, sekejap lagi tunggu. Tunggu ilmu fiqh bercakap. Tak cakap-cakap pun. Tu contoh saja. Ilmu fiqh akan kita ni dia detik hati kita, ini betul ke tak betul aku takbir ni. Allahu akbar. Tu ilmu sangat penting kerana dia akan dia nur, dia cahaya untuk memandu kita. Baik. Last kali dia ada 2 level. Level yang kedua. Pertamanya tuan-puan level wajib, volume yang wajib. Volume yang wajib itulah dinamakan volume suara perlahan. Ini disebut di dalam kitab Al-Baijuri Ibn Qasim. Apa makna perlahan tuan-puan? Perlahan ini wahaddul asraru an yusmi'a nafsahu faqat. Inilah dia level perlahan. Yang kata perlahan ni apa dia? Wahaddul asraru an yusmi'a nafsahu faqat. Qadar suara kamu hanya didengar oleh telinga kamu sendiri. Orang lain dengar suara tapi tak jelas huruf. Dan Imam Baijur kata wala yakfi ay wala yasihu tahriku lisanihi bi ghairi isma'in. Tidak sah kata Imam Baijur tahriku lisanihi, menggerakkan bibirnya bi ghairi isma'in, tanpa didengar oleh telinganya sendiri suara makhraj huruf.
Ini jelas. Kesimpulan dibuat oleh Imam Baitur. Yang kedua pula ialah level suara kuat. Kuat ini disebut oleh Imam Baitur, wa haddul jahri an yazida ala isma'in nafsihi bihaitsu yusmi'a man biqarbihi. Ini kuat. Apa level maksud kuat ini? Ucapan kita kuat. Yang kita kata ada dua hukum. Pertamanya makruh, yang keduanya haram sekiranya boleh mengganggu khusyuk orang lain. Kuat ini tuan-puan, level suara dia lantunkan sehingga boleh didengar oleh sekurang-kurang seorang yang berada berhampiran dengannya. Dengan apa dia? Dengan jelas segala makhraj huruf. Itu dia paling kuat. Kawan duduk sebelah ni boleh dengar. Kaf dia sebut, ba dia sebut, ra dia sebut, ha dia sebut. Boleh dengar kawan sebelah ha ke dia sebut ha. Ha. Alham bukan alham. Kawan sebelah dengar jelas. Itu dia paling kuat. Kalau kuat, hukum dia makruh. Tidak ada pahala makruh. Kalau boleh mengganggu khusyuk kawan sebelah, haram. Itu kena jaga. Tapi nak jaga jangan sampai suara dia tak keluar. Tu kena pandai adjust dia. Settle tuan-tuan. Kita terus kepada yang ke-8 dan ke-9. Dia mudah saja. Ya, boleh. Boleh. Okey. Bagus, Alam. Jadi imam ni hanya dengar Allah bar tak ada. Baik. Kalau ikut dia punya formula asal ataupun ikut dia punya syarat asal, memang tidak sah takbir itu. Kenapa tidak sah tuan-puan? Sebab syarat tidak mengikut terma dan syarat mesti didengar ke semua huruf, bukan 4, ke semua 8. Kalau kita yakin iman ini, kita duduk di belakang, yakin memang dia 4 suara, ada suara 4 huruf bisik, yakin. Kalau yakin tak sah kita ikut, bukan batal, tak sah kita ikut. Takbir yang tidak sah bukan batal solat. Dia panggil tak sah solat. Beza batal solat dengan tak sah solat, beza. Kenapa tak sah? Kerana takbir awal lagi tidak menepati syarat sah. Kalau takbir dia okey, sah solat dia. Rakaat yang kedua berlaku perkara batal, kita panggil batal. Tapi kalaulah kita duduk di rakaat yang kedua, kita tak jelas, mungkin ada andaian, mungkin dia sebut, cuma kita duduk jauh ni hanya dengar Allah bar tu, mungkin dengar di telinga dia tapi tak dengar telinga kita. Yang tu boleh ikut. Sebab kita tak yakin. Kita ada andaian, ruang andaian. Kenapa boleh andai? Kerana Allahu Akbar kita dengar. Allah kita dengar, bar sahaja. Mungkin bar ni telinga dia sahaja dengar. Yang jadi wajibnya ialah telinga dia dengar. Walaupun telinga makmum tak dengar, tak apa. Itu yang wajib. Baik, situ okey. Kalau sembahyang senyap ni mudah nak trace. Sembahyang senyap tuan-puan. Sembahyang Zuhur. Dahlah pakai mic. Dahlah kita duduk belakang. Tak ada suara tu imam. Nak andai macam mana? Pakai mic. Kalau saya contoh saya pakai mic tuan-puan. Sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak. Sembahyang Zuhur senyap. Allahu Akbar. Dengar je. Sebab dia pakai mic. Kalau tak pakai mic pun telinga dia kena dengar. Dan pakai mic lagilah boleh dengar. Ini sampai kita duduk belakang tak dengar langsung. Dah lah pakai mic. Bunyi dengar apa? Dengar baju bunyi. Krok, krok, krok. Bunyi. Suara tidak ada. Itu orang panggil tak baca. Dia bergerak bibir saja. Itu bunyi juga. Yang tu nak ikut payah. Senang cerita tak ikut. Tu guru saya kata. Dia kata mengaji ni, apabila mengaji kitab fiqh, payah nak ikut orang, dia kata. Maksudnya payah nak ikut orang tak betul. Tak betul memang boleh lah.
Sebab kita dah tahu, bukan ikut sembarangan, ikut orang yang betul. Baik, saya tahu 8 ke 9 kita dah nak isyak. Kita dah isyak dah. Belum ya? 2 minit lagi. Okey. Sementara kita tunggu isyak 2 minit lagi, ada 8 dan 9. Lepas isyak sikit lagi sambung. Lepas isyak kita sambung sunat. Dan sunat ketika takbir itu kita dah tahu, cuma kita just nak dipanggil refresh balik saja, recall balik perkara sunat ketika takbir. Yang ke-8 tuan-puan dia mudah saja, saya tak nak detailkan. Syarat yang ke-8 qala al-musannif rahimahullahu taala, menunggu selesai lafaz takbir ihram imannya bagi mereka yang sembahyang berjemaah. Ini mudah saja. Kalau kita makmum, syarat dia pastikan takbiratul ihram iman selesai. Jangan mula sebelum beriman. Walaupun kita nak cepat, jangan potong iman. Jangan serentak dengan iman. Dia serentak dengan iman, hukum makmum serentak dengan iman pada ucapan tuan-puan, dia ada, umumnya ada 2. Satu kategori serentak yang tidak sah, satu kategori serentak yang sunat, satu lagi serentak yang makruh. Ada 3. Serentak yang tak sahnya ialah ucapan takbiratul ihram. Tak boleh serentak dengan iman. Iman A kita A. Imam bar kita ba. Ataupun imam belum bar kita dah A. Tak boleh juga. Dinamakan serentak. Iman. Allahu Akbar. Kita A. Lama imam ni bar. Lebih 14 rakaat. Marah pula dia. Kita bagi laluan solat azan isyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا حول. لا حول. الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung sekali lagi tuan-puan sebelum kita solat Isya. Baik, yang ke-8, pastikan imam selesai takbiratul ihram baru kita mula. Itu dia punya cara pergerakan, dia panggil bila mula nak bergerak. Jadi kita makmum kita kena tahu tuan-puan, dia panggil protokol ikut imam. Sebab kita nak mengikut, kita nak kena tahu bila mula nak bergerak, bila mula kita nak ucap. Kalau takbiratul ihram, bila sebenarnya kita kena mula apabila bar saja imam, kita mula imam kata Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Itu dia punya cara mengikut iman pada bacaan wajib ataupun pada takbir. Jadi kalau iman belum bar, kita dah mula, walaupun tak serentak, tak sama dia anggap serentak, tak boleh. Contoh yang kita sebut tadi, iman Allahu Akbar belum bar, kita dah tak boleh. Dia panggil tak sah takbir. Apabila tak sah takbir, menyebabkan tak sah diri solat. Kerana takbir itu satu juzuk daripada diri solat. Baik, saya tahu. Yang lain insyaAllah saya akan sebut lain. Yang lain juga sama. Saya pernah sebut sebelum daripada ni. Iaitu bila kita nak mula bergerak. Kita dah tahu sebab saya dah pernah sebut sebelum daripada ni. Sebab tu malam ni tak sempat nak sebut. Kita nak terus kepada yang ke-9. Tuan-tuan. Ke-9 dia mudah. Sebab tu kita nak tutup dengan perkara sunnah. Apa dia ke-9? Yang ke-9 ni ucapan takbiratul ihram itu tidak boleh diniatkan ataupun ditukar niat kepada takbiratul ihram ataupun kepada lafaz takbir yang lain. Kita jangan ingat takbir kita ini Allahu Akbar, kita tak boleh untuk kita tukar niat kepada takbir lain. Tak kisahlah takbir apapun. Ini mudah saja, memang kita yang ni memang jarang kita buat. Memang majoriti orang tak buat lah. Allahu Akbar, memang aim dia, niat dia takbiratul ihram. Cuma nak cerita kalaulah dia tertukar, dia niat aku ni takbir lain daripada takbiratul ihram, maka tidak sah. Baik, saya tuan-tuan, semua lengkap 9 terma dan syarat mengucapkan skrip ataupun ucapan yang bernama takbiratul ihram. Penutupnya, kita nak tahu ketika mana takbiratul ihram ada perkara sunat. Jadi package kita nak dapat dua-dua bayaran. Kita nak dapat bayaran sunat dan juga kita nak dapat bayaran wajib. Jadi wajib itu lebih besar nilai dia dan sunat itu di bawah. Jadi walaupun sunat itu lebih kecil nilai, tetapi jangan kita tinggalkan kerana dia sangat-sangat berharga bagi kita. Apa yang sunat tuan-puan ketika takbiratul ihram? Dia panggil sunat hay'ah. Sunat ada 2 dalam sembahyang, dalam mazhab kita. Pertama sunat ab'ad ada 8 saja dan selebihnya dinamakan sunat hay'ah. Tak perlu ingat. Kerana selain daripada sunat ab'ad 8, semuanya termasuk sunat hay'ah. Apa maksud hay'ah? Hay'ah ini maksud dia sunat untuk mencantikkan rupa pahala sembahyang kita. Sebab pahala sembahyang kita dia ada rupa dia wujudi. Dia benda yang ada dan ada rupa dia. Cantik tak cantik. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i dia sangat menekankan sunat hay'ah sebagai aksesori di dalam sembahyang kita. Yang pertama tuan-tuan saya sebut 2 sempat 3 ataupun 4, dia ada 5 semua. Yang pertama, ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram sunat hay'ah kita mengangkat 2 tangan. Semua kita tahu. Cuma malam ni tuan-puan, kita nak tengok standard akad tangan yang paling tinggi bayaran pahala. Yang kita dah buat, okey. Memang betul. Cuma dia ada standard dia.
Ada standard sunnah, ada standard afdal. Afdal ini dia panggil aktsarus sawaban. Terlebih banyak ataupun terlebih besar pahala yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil afdal. Kalau sunat saja itu pahala biasa. Baik. Dalam mazhab kita dia berbeza mazhab lain tu. Padahal dia berbeza Maliki dan juga berbeza Hanafi. Afdal dalam mazhab kita, angkat tangan ini dia mula bergerak, mula akap dengan baik, dia ada dua. Kita cerita satu-satu supaya tuan-puan tak confuse. Ada dua. Pertama, tuan-puan kena tahu dulu cara pergerakan angkat yang afdal. Yang kedua, baru nak setting dengan suara, baru nak setting dengan bar. Tu. Yang afdal bila nak mula serentak dengan ucapan. Kita tengok bergerak dulu. Jadi pergerakan yang afdal, tuan-puan, adapun yang sunat boleh buat macam mana pun. Yang sunat, tuan-puan, angkat macam mana sekalipun, sama ada angkat separuh, angkat terlebih, dapat pahala sunat hai'ah. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i dapat pahala sunat. Allahu Akbar, dapat pahala sunat. Terlebih, Allahu Akbar, dapat pahala sunat. Ikut versi masing-masing. Kadang-kadang kita kan ikut suka kita je. Dia bukan ikut panduan apa pun. Rasa hari ni nak separuh, Allahu Akbar. Maghrib tadi, Isyak ni lain balik. Isyak, Allahu Akbar. Ada setting betul, tak apalah. Dia pada kecil sampai tua, dia tak macam tu je. Tak berubah-ubah. Allahu Akbar macam azan tu. Kita tengok yang mana sebenarnya yang terbaik. Jadi level pertama, tuan-puan dah faham, sunat boleh cara pergerakan. Jadi protokol bergerak ni. Sebab dia panggil dari sembahyang ni, tuan-puan, ulama dah sebut protokol menghadap raja. Protokol menghadap Tuhan. Ada pergerakan, bukan boleh main hantam je. Nak ada raja pun ada dia punya protokol yang ketat. Tu baru raja dunia. Ini raja segala raja. Lagi ketat. Tapi oleh kerana raja ni tak nampak, tu dia main buat cincai tu. Dia main semayang melenggang pun ada. Semayang macam ni pada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam-macam versi semayang dia. Level pertama settle, tuan-puan boleh angkat macam mana pun. Baik, yang kita nak adalah level terbaik, level afdal. Ini rugi kalau kita tak cakna yang ni. Walaupun kita kata angkat macam mana pun dapat pahala, tetapi rugi kerana ini pahala afdal. Dapat markah bayaran lebih. Dipanggil afdal, akmal, ahsan. Macam mana? Iaitu pergerakan kita dua tajari ni mazhab Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi tu. Hanafi lain. Syafi'i dulu. Dua ni dia bersamaan musawah. Bersamaan dengan tupin telinga. Tupin telinga bawah. Dan atas ini, pihak atas bersamaan dengan tupin telinga atas. Bukan macam tu. Itu mazhab Maliki dan juga qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu saya tak nak cerita banyak kat tuan-puan, takut terconfuse. Ustaz cerita sampai 3. 1, 2, 3. Yang mana sebenarnya afdal? Yang dari sisi mazhab kita. Tu saya tak nak cerita 3. Saya nak cerita 1 saja. Iaitu terbaik dalam mazhab kita. Yang ni tuan-puan, dia tak perlu letak di telinga. Yang terbaik, yang afdal mazhab kita tak perlu letak di telinga. Dia kena ke depan sikit. Kalau ukur dia sama dengan tupi telinga. Sama dengan tupi telinga bawah. Dan atas kalau ukur sama dengan paras telinga atas. Jadi, Allahu Akbar. Bukan sama dengan bau, itu Maliki. Ni, atas sikit. Sama dengan ni. Allahu Akbar. Nak tahu tepat, balik duduk depan cermin. Protokol macam kawak lah tu kan. Tengok betul tak betul, cek dulu depan cermin. Betul tak? Lagi tepat, ambil pembaris. Tok guru saya dulu, siap pembaris. Anak murid, kita tak ada cermin. Anak tok guru, betul kan? Rendah sedikit tangan. Naik. Oh. Betul kan? Oh. Tum. Sila buat. Allahu Akbar. Serentak sama. Tu cantik. Dia keseragaman. Ada seorang mentor je. Seorang mentor satu seragam semayang.
sekali bergerak je. Budak-budak boleh lah tuan-tuan sekolah dulu cerita. Baik, cerita contoh tuan-tuan, kita lurus dulu, kemudian kita angkat Allahu Akbar bawah. Pergerakan bukan di telinga tapi ke depan. Sama dengan telinga. Kalau Hanafi itu, kalau Maliki ni. Dan juga ini cara qadha'ih mazhab Syafi'i juga, tapi qadha'ih. Ini juga qadha'ih mazhab Syafi'i yang sama dengan Hanafi. Saya tak nak cerita banyak pandangan, saya nak cerita satu je yang terbaik. Allahu Akbar. Dia sama, agak-agak saja. Baik, settle. Baik, macam mana nak setting suara pula? Yang afdalnya tuan-tuan, bila nak bergeraknya tangan dengan A dan bila selesainya bar. Setting balik. Okey, A. Lain. Wanita lain. Ini lelaki dulu. Jangan kata sekejap lagi akak pun tukar bersih. Dia kata ustaz, rupanya lagu tu. Ni lelaki ni. Sekejap lagi wanita dia ambil hak lelaki. Makruh. Wanita dia macam tu. Sama parah. Wanita ni tuan-puan, bau dia ni sama parah hujung jari. Bukan sama hujung jari ni. Ni. Wanita macam tu je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni sunat tuan-puan, sunat. Saya ulang acak kali sunat, takut tuan-puan kata, lepas tu kita dah buat lama tak betul, tak sah. Bukan tak sah. Ini cerita sunat dan yang terbaik. Adapun dapat pahala, angkat macam mana pun dapat pahala sunat. Ini yang afdal. Baik, settle. Ini wanita, dia sama dengan bau, hujung jari sama dengan bau. Allahu Akbar. Dan sunat dimasukkan. Dia tak sunat buka wanita. Wanita dia kena masukkan. Dia punya sayap, dua sayap ni masuk. Allahu Akbar. Lelaki pula tak naik. Ni dua jari sama dengan cuping telinga. Allahu Akbar. Baik, bila tuan-puan nak mula? Serentak dengan bergerak. Allahu Akbar, complete. Bar saja tangan kita tuan-puan, tangan kita dah berada di pergelangan. Ini sunat tangan kita berada di pergelangan. Ini pun banyak tuan-puan. Nak pegang macam tu ke, nak macam tu ke, nak dua. Ada cikgu ajar di sekolah dulu, letak macam tu. Ada isyarat dua. Allah dan Rasul. Ada kata tak perlu dua, penuhkan macam ni. Ada kata kena macam ni. Banyak versinya. Yang mana yang afdalnya? Yang afdal mazhab kita tuan-tuan, yang banyak tu sebenarnya dia berbeza lah. Tapi mazhab kita, qaul yang mu'tamad, pegang di pergelangan. Tak perlu buat macam tu. Pergelangan macam ni. Allahu Akbar. Pegang. Tu. Cuma ada pandangan ulama, dalam ulama tasawuf, cenderungkan ke sebelah kiri. Itu pandangan ulama sufi. Tak menjadi kesalahan kita nak cenderung sebelah kiri. Sedikit sahaja. Belah kiri. Baik, settle tu panah. Jadi saya buat sekali lagi demo dia. Allahu Akbar. Bar. Mesti setting cantik. Ini afdal. Kalau setting tak cantik, tak dapat markah penuh. Tak dapat afdal. Afdal dari segi apa? Bukan afdal pergerakan. Afdal suara dengan pergerakan. Itu berbeza tu, bayaran tu. Ni. Setengah kita macam ni. Ada dia takbir dulu, baru dia gerak. Allahu Akbar. Dia tak matching. Ada separuh. Allahu Akbar. Bar tengah jalan. Ada juga. Jadi macam-macam. Jadi yang terbaiknya tuan-puan, A dengan bar sama pergerakan kita. Allahu Akbar. Baik, settle tuan-puan. Okey, satu kita ekspreskan. Yang pertama, mengangkat dua tangan, kafiat yang terbaik ataupun yang afdal telah kita sebut. Yang kedua juga ini satu lagi, dia ada tata cara yang afdal. Ada satu lagi tambahan. Disebut dalam kitab Mughni Muhtaj, jilid yang pertama, dan disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi modul kita refer dalam dua kitab ini. Yang keduanya ialah melentikkan hujung jari ke arah kiblat. Ketika kita buat ni tuan-puan, Allahu Akbar, hujung jari itu sunat ataupun afdal. Ada satu lagi bayaran afdal, kita lentikkan ke depan.
Jangan kuat sangat. Kalau macam tu, itu teknik cakau harimau. Bukan, tak payah lentik macam tu. Sedikit saja. Payah juga nak buat, tuan-tuan. Ni hujum ni, dia kena condong ke depan. Ada kiblat. Rahsia dia dalam kitab Mughni Muhtaj. Kenapa rahsia dia? Semua organ, semua anggota kita ini menghadap ke arah kiblat. Itu sunat. Ni, kalau kita berdiri macam tu kan, ujung jari dia tak ada arah kiblat, hanya perut jari saja menghadap arah kiblat. Kita nak hujung jari sekali, lentikkan sedikit. Allahu Akbar. Jangan tegur orang macam kenapa haji macam penyakit saraf. Tak boleh betul kan? Bukan masalah saraf. Memang dia tak sengaja tak betul. Sunat. Jangan kita tegur pula. Kita ingat haji ni tak betul, rupa kita tak betul. Kalau nak tegur, teknik harimau tu betul lah, tak betul ni. Ini kungfu je. Ni boleh tegur macam ni. Allahu Akbar. Kita bertakut macam tu. Settle dia. Yang kedua. Yang ketiga, lafaz takbir serentak dengan pergerakan tangan. Yang tu saya dah sebut tadi. Ini dia asing sebenarnya. Yang saya sebut tadi, package tu, dia sunat yang asing. Serentak tadi. Allahu Akbar. Serentak itu sunat yang asing. Maknanya kalau tuan tak berapa nak jadi setting, tak dapat pahala sunat setting suara dengan pergerakan saja. Tapi pergerakan tu dah dapat pahala sunat. Yang keempat, mata melihat ke tempat sujud. Sunat tuan-puan sampai komplit sembahyang. Mata fokus ke bawah. Boleh bergerak kiri. Boleh pandang kiri, boleh pandang kanan, boleh pandang depan. Tapi maksud boleh itu serta makruh. Yang sunatnya dapat pahala, pahala memandang ke bawah. Mudah saja nak pahala. Dengan syarat, walaupun syaitan duk kacau suruh tengok siapa sebelah kiri, tengok siapa belah kanan nak kena, tengok nak baca tulisan depan tu, dia duk kacau belakang ni, dalam ni duk kacau, lawan, jangan duk ikut dia. Kadang-kadang kita nak tengok siapa sebelah kanan, nak tengok sebelah kiri, makruh tengok orang. Makruh ni maknanya harus serta makruh, tak haram. Tapi rugilah. Daripada duk tengok orang tak ada pahala, baik kita tengok bawah ada pahala. Pahala memandang bawah. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ada pahala. Dan yang kelimanya, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri pada tempat bawah dada dan atas pusat. Ini yang kelima. Dah pergelangan tangan tu tuan-puan satu, yang tu dah okey dah. Nak letak di mana ni? Nak letak atas dada ke? Macam sejuk tu. Ataupun nak letak bawah pusat. Ataupun irsal. Imam Malik dia tak sunat di irsal. Allahu Akbar. Dia jatuh bawah. Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok action dia solat. Ada mazhab dia tak sunat letak. Tak boleh nak tegur. Kita sunat letak. Cuma beza Hanafi, Ahmad bin Hanbal, beza Hanafi bawah pusat, macam nak tutup macam main, macam player tu, sepakan percuma. Depan gol. Semua pakai cover tudung. Itu gaya Imam Malik. Tu. Kalaulah Imam Hanafi, istilah Imam Malik, Imam Hanafi. Kalau Ahmad bin Hanbal, ada kita tengok kawan-kawan kita solat, jangan kita tiru. Orang kita mudah tiru. Lama dah semaya duduk macam ni. Tengok sebelah kiri kita solat macam tu. Dia kata rasa cantik pula dia kata. Duk tiru ya kita ni, suka tiru. Tak tahu mazhab apa pun. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Kita bawah pusat, atas bawah dada dan atas pusat. Allahu Akbar. Tuan-puan buat tu cantik dah lah. Jangan duk ukur pula malam ni. Allahu Akbar. Betul tak ni? Atas pusat ke bawah? Tak payahlah. Betul dah tu. Kalau nak ejah, jangan ejah dalam solat. Sebelum solat boleh ejah. Ni sebenarnya rupanya aku dah lama dah buat, rupanya duk atas ni. Boleh turunkan sedikit. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bulan depan dalam tajuk baru, iaitu syarat sah mengucapkan lafaz yang bernama surah Fatihah.
InsyaAllah kita akan fokus ada 7 terma dan syarat cara untuk kita menuturkan surah yang bernama Fatihah dalam usaha untuk kita repair dan tingkatkan bacaan Fatihah kita, dan juga pastikan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada bayaran dan markah lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.